Selamat petang semua dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang sedang mengikuti Facebook Live kita hari ini. Saya Dr. Teo, pakar kanak-kanak dari Oriental Melaka Straits Medical Center. Apa khabar semua? Sempat lagi ya saya boleh mengucapkan selamat Hari Raya kepada umat Islam yang masih dalam tempoh Hari Raya ni. Hari ini, tahun ni Hari Raya disambut secara berlainan daripada luar biasa sebab semua terpaksa berkurung di rumah dan Hari Raya terpaksa disambut secara tertutup atau kecil-kecilan sementara kita memerangi wabak COVID-19 ini. Mungkin semua sedang tertanya-tanya, bilakah wabak COVID ini akan berakhir? Kalau anda ada mengikuti sidang media DG Kesihatan kita, Datuk Dr. Nur Hisham, beliau acap kali ada menyebut tentang wabak COVID ini cuma dapat dibendung sekiranya ahli saintis dapat menemui atau menghasilkan vaksin untuk melawan kuman COVID ini. Right? Saya pun ingin kembali kepada kehidupan seperti biasa, gaya hidup bebas tanpa terkurung. Jadi, doktor pun rasa dalam tempoh 3 bulan sepanjang PKP ini, semua sudah tepu dengan maklumat, dengan berita pasal wabak COVID. Dan hari ini, saya ambil kesempatan ini untuk tidak membosankan lagi anda berkenaan kuman COVID, tapi kita beralih fokus kepada something yang kita sedang menanti-nantikan, iaitu vaksin untuk melawan jangkitan tersebut. Khususnya, saya ingin memberi pendapat saya tentang kepentingan vaksin kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa untuk membantu badan kita membina daya tahan penyakit, ya, khususnya fakta yang saya ingin anda fahami dan apakah mitos yang tidak sah yang masih disebarkan di laman web. Okay. Jadi sebelum saya memulakan hujahan tentang fakta-fakta atau mitos, ada 3 konsep pentinglah yang doktor nak kongsikan dan supaya doktor dapat terangkan secara umum untuk anda senang fahami. Nombor 1, apakah vaksin? Nombor 2, bagaimanakah ia berfungsi? Unsur paling penting dalam vaksin ialah antigen. Antigen ialah sebahagian atau keseluruhan struktur kuman virus atau bakteria yang telah dikeluarkan, dia dinyaaktifkan dan kuman itu, struktur kuman ini telah lemah dan tidak boleh menyerang badan kita seperti mana yang dia boleh menyebabkan penyakit dalam keadaan yang biasa. Antigen ini akan yang terdapat dalam vaksin ini sekiranya disuntik ke dalam badan kita, dia akan membantu merangsang sistem pertahanan badan atau immune system kita untuk menghasilkan antibody. Okey, jadi nombor 2 lah, pertama sekali, unsur pertama dalam vaksin ialah antigen. Keduanya, bagaimanakah vaksin berfungsi? Vaksin, Tuhan telah mengurniakan badan kita dengan satu sistem yang agak kompleks, iaitu sistem daya lawan penyakit atau dalam medical term immune system. Dalam immune system ini, sel-sel yang penting ialah limfosit, iaitu sel yang akan mengenal benda-benda asing seperti kuman virus atau bakteria yang menyerang badan kita. Sel-sel imuniti kita akan cuba bertindak balas dan menghasilkan antibody yang akan secara langsung membunuh kuman tersebut. Okay? So, andainya anda tengok gambar rajah ini, so bayangkan sel-sel limfosit dalam sistem imuniti kita ialah askar-askar kita, ya. So, bila kita memberi vaksin ke dalam badan kita, kuman yang dinyaaktifkan atau antigen-antigen ini akan dikenali oleh kita punya askar. So, apa yang askar kita akan buat? Askar-askar kita akan dirangsang atau dilatih untuk menghasilkan senjata-senjata untuk memerangi kuman tersebut, iaitu antibody kita, ya. Tetapi ingat, doktor kata antigen ialah kuman yang telah dilemahkan atau tidak aktif, jadi dia tidak menyebabkan penyakit yang sebenarnya. Bila badan kita berjaya mengenali kuman yang dinyaaktifkan tersebut, kita dapat membina antibody dan dia akan masuk ke dalam bank memori kita untuk banyak tahun yang akan datang.
Andai kata kalau satu hari nanti kuman yang sebenarnya menyerang badan kita, askar kita sudah bersedia dengan senjata-senjatanya untuk melawan kuman-kuman tersebut. So kalau kita dapat melawan, jadi kita tidak dapat penyakit yang sebenarnya. Tadi doktor juga ada kata bahawa antigen ini dihasilkan dalam kuantiti yang sangat sedikit. Dihasilkan dalam kuantiti yang sangat sedikit, jadi kita memerlukan beberapa dos bergantung pada jenis vaksin. Contohnya MMR, kita perlu 2 dos pada waktu kanak-kanak. DTP polio kita perlukan suntikan yang 5 serangkai tu kita perlukan 4 dos. Alright? Sebab setiap kali, kalau kali pertama contohnya vaksin itu diperkenalkan ke dalam badan kita, kita akan mula menghasilkan antibody tapi pada tahap yang agak rendah dahulu. Jadi lepas seketika waktu antibody ini akan mula turun. Bila antibody turun pada paras yang sudah rendah, kita harus merangsang sekali lagi dengan dos kedua dan seterusnya dos ketiga untuk kita mencapai tahap antibody yang optimum untuk melawan kuman yang sebenarnya. So senarai ini doktor tunjukkan ialah ada antara penyakit-penyakit berjangkit yang kita boleh kawal dengan vaksin. Dalam senarai suntikan imunisasi, dalam senarai imunisasi kebangsaan Malaysia, kita ada beberapa jenis vaksin yang boleh membendung 12 jenis kuman atau virus. So contohnya tuberculosis, hepatitis B, difteria, batuk kokol, kencing gigi dan sebagainya. Okay. So tadi doktor sebut pasal antigen, doktor sebut pasal macam mana vaksin bertindak, dan satu lagi konsep yang sangat penting yang saya ingin anda fahami ialah siapakah yang vaksin lindungi. Dan saya pasti pada musim pandemik COVID ini anda mungkin ada come across apa yang kita sebut tentang herd immunity atau immunity berkelompok. Sekiranya anda membawa anak anda untuk mendapatkan vaksin, pastilah anak anda dapat dilindungi daripada penyakit yang tertentu. So selain daripada melindungi anak anda sendiri, kita secara tidak langsung akan menyumbang kepada, akhir sekali kalau ramai orang dalam populasi yang sanggup anak mereka menerima vaksin, satu hari nanti kebanyakan orang dalam komuniti akan mendapat perlindungan yang sewajarnya. So indirectly dia akanlah mempertahankan masa hadapan kita. So ni masuk pada herd immunity atau immunity kelompok pula yang tadi doktor sebutkan. Gambar raja ini paling senang untuk doktor terangkan. So kalau puan-puan dan tuan-tuan tengok 3 patung ni, ada patung biru, patung kuning dan patung merah. So dalam situasi pertama ni, contohnya dalam wabak COVID, kita belum ada lagi vaksin untuk melawan penyakit ini. So semua orang masih sihat, tetapi tidak ada orang menerima suntikan lagi sebab tiada vaksin yang wujud lagi. Yang biru sihat buat masa sekarang tapi tidak dapat immunity. Kalau ada 1 atau 2 atau beberapa orang dalam kelompok kita yang start dan mendapat penyakit yang sebenarnya, semua yang biru ni tidak pernah dilindungi dan banyak yang akan dapat infection atau jangkitan. Dalam situasi kedua, so yang kuning ini ialah orang yang sihat juga dan pernah menerima vaksin. Ini mungkin dalam kes yang lain bukan COVID, sebab kita tahu COVID tidak ada vaksin lagi. Jadi kalaulah sesetengah orang atau sedikit sahaja individu dalam komuniti kita menerima vaksin, orang yang menerima vaksin dia dipertahankan daripada mendapat penyakit. Kalau ada seorang atau 2 orang yang dijangkiti, maka ramai lagi yang biru sebab diorang tidak ada perlindungan. So ramai lagi yang akan dapat penyakit. Faham? So yang nombor 3, situasi nombor 3. Ini contohnya, contoh yang paling baik ialah dalam kes measles, mumps, rubella. Vaksin yang untuk melindungi kita daripada terkena campak, beguk dan rubella. So ramai, kalau antara populasi kita 90% ke atas masyarakat kita menerima vaksin, maka ramailah yang masih sihat.
andai kata seorang atau dua orang start cuba menyebarkan penyakit tersebut, tidak ramai yang akan kena. Okey? Ya. Okay. Jadi satu benda yang unik tentang virus ini, dia seperti manusia juga. Meskipun mata kasar kita tak nampak, virus ini atau bakteria dia macam habuk di persekitaran kita, ya. Mata kasar kita tak nampak, tetapi ia wujud sepanjang masa. Okay. Dan virus ini macam yang kata seperti manusia, dia akan cuba menurunkan zuriat atau beranak. Tetapi virus ini dia tidak dapat membiak secara sendiri. Apa yang virus perlukan ialah dia memerlukan perumah seperti manusia, binatang-binatang. Bila dia menyerang badan kita, dia akan menggunakan sel badan kita untuk membiak atau menurunkan zuratnya. Okey? Jadi kalau ramai yang mendapat vaksin, bila kuman menyerang, dia tidak dapat menyebabkan penyakit pada badan kita dan seterusnya wabak dapat dikawal. Okey? Okey. So, dalam komuniti kita, dalam praktis seharian doktor lah, memang kita banyak ketemui ada dua ekstrim ibu bapa. Satu ekstrim ialah sangat pro vaksin. Kadang-kadang dia tidak nak tahu apa vaksin tu. Doktor janji ada vaksin, kita akan buat semua-semua ikut doktor punya arahan. Satu lagi kumpulan yang memang anti vaksin habis-habisan. Yang golongan macam ni usually dia datang ke hospital untuk beranak tapi sudah ada birth plan. Bila anak saya lahir, kita tidak sudi anak diberikan vitamin K, BCG, hepatitis B dan seterusnya. Okay? So, memang pada zaman sekarang senang kita untuk mendapat maklumat dari internet dan kawan kenalan kita. Tapi selepas sesi inilah doktor harap doktor dapat berkongsi tentang kesahihan maklumat-maklumat yang diorang share dekat media masa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa persoalan atau keraguan tentang keburukan vaksin, cubalah bertanya kepada doktor atau orang-orang medikal yang bertauliah dan bukan kepada kumpulan-kumpulan yang tidak berlesen untuk bagi komen tentang vaksin. Okey? So, lepas doktor dah terangkan tadi, so fahamkan tentang 3 konsep utama. Nombor 1, apakah ia vaksin? Nombor 2, bagaimana vaksin bertindak? Nombor 3, apa itu immunity berkelompok atau herd immunity. Okay? So, lepas ini biarlah kita mengungkap beberapa mitos yang sering disebarkan di media masa dan memang mitos-mitos ini masih ada lagi sebab kadang-kadang parents datang ke klinik dia masih ada bertanya, doktor, MMR ni bukan ke menyebabkan autism dan sebagainya. Okay. So, saya rasa ramai antara hari ini yang follow live Facebook ni mungkin baru menimang cahaya mata pada kali pertama. So, congratulations lah kalau anda menjadi ibu bapa untuk kali pertama. Dan pastilah soalan vaksin ini anda masih tertanya-tanya. Okay? So, soalan yang paling penting yang kita nak tahu, adakah vaksin selamat untuk anak saya? Macam apa-apa ubatan atau makanan, seseorang itu mungkin ada alahan tapi susah untuk doktor predict siapa yang akan alahan pada makanan telur ke, strawberry ke, dan contohnya ubat yang paling kita sering pakai iaitu paracetamol. Saya pasti antara kawan-kawan memang ada mungkin kawan yang pernah bagi tahu saya tak boleh makan ubat tahan sakit meskipun ubat tu ialah ubat yang paling biasa iaitu paracetamol. Begitu juga dengan vaksin, dan semua ubat pun ada serba sedikitlah side effect, tetapi vaksin ini telah lama dikaji dan sebelum vaksin boleh dipasarkan secara besar-besaran untuk dimasukkan kepada manusia, dia sudah mendapat sertifikasi yang tertentu. Right? So, apakah side effect yang paling kerap atau mungkin berlaku? So, bila pasien saya datang ke klinik untuk menerima vaksin, saya akan at least bagi something knowledge untuk standby. Apakah suntikan yang mungkin demam, manakah satu suntikan yang mungkin tak demam dan apakah side effect yang ibu bapa akan pantau. Jadi side effect yang paling common lah ialah anak anda mungkin dapat demam yang suam-suam sahaja. Biasanya tidak sampai tahap yang tinggi atau tidak menyebabkan yang infection yang sebenarnya. Mungkin sakit setempat dekat tempat cucuk tu, mungkin budak tu meragam sikit-sikit sebab dia headache ke,
Ada juga kesan sampingan yang sangat serius, tapi kesan sampingan ini melalui kita punya observation sangat jarang berlaku. Mungkin 1 dalam 1 juta sahaja yang boleh dapat side effect yang teruk seperti anaphylaxis atau alahan yang sangat teruk. Dan anak-anak tu akan dapat ruam satu badan, susah nafas, tekanan darah rendah, tapi ingat sangat jarang berlaku. So, kita lihat pada mitos yang pertama lah. Kalau anda tengok buku imunisasi, ini doktor ada bawa contoh lah. So, inilah buku imunisasi yang dihasilkan oleh Kementerian Kesihatan kita. Bila kita tunjuk, wah, bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir 6 bulan pertama, tiap-tiap bulan anak kena datang untuk mengambil vaksin. Dan ada vaksin yang 5 kuman dalam satu jarum dan sebagainya. So, ada ibu yang risau adakah terlampau banyak vaksin sekaligus akan menyebabkan atau membebankan daya pertahanan badan anak saya? So, jawapannya tidak. Sebab macam saya kata, untuk menghasilkan vaksin ini, dia ialah proses yang memang ambil masa yang bertahun-tahun. Usually dalam 10 tahun. Sebab kita, vaksin ini akan dicuba dekat binatang-binatang dulu sebelum dia boleh di-try dekat manusia. So, dan sekarang ni dengan kemudahan ada vaksin yang kombinasi, contohnya MMR, DTP polio, hip, vaksin 5 serangkai, 6 serangkai. Actually, kalau kita bagi vaksin untuk mengelakkan beberapa kuman sekaligus, dia adalah lebih cost efektif dan tidak membebankan badan anak kita. Mitos kedua, ada ibu bapa yang mengatakan bahawa kalau anak orang lain ambil vaksin, anak saya tidak perlulah sebab diorang dah melindungi anak diorang, jadi kuman itu sudah tidak akan membiak lagi. Ini ialah satu mitos yang tidak betul Ingat tak doktor kata tadi tentang imuniti berkelompok So, anggaplah ini sebagai memberi vaksin kepada anak kita ialah satu tanggungjawab kita kepada masyarakat kita. Kita bukan sahaja melindungi anak kita sendiri tetapi juga orang lain. Ada juga yang kata sebulan kena cucuk, 2 bulan kena cucuk. Bukankah anak saya masih kecil? Boleh tak kita tunggu sehingga anak kita besar sedikit? Masa itu mungkin badan dia lebih kuat, dia boleh menerima vaksin, baru kita memberi suntikan. Ini pun satu salah tanggapan lah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan pun tahu, anak kita masa dia kecil, dia punya daya pertahanan lagi tidak kuat. Jadi bila badan kita diserang kuman, bila kuman menyerang bayi-bayi kita, daya pertahanan mereka tidak dapat melawan kuman sebaik badan kita. Jadi kalau bayi terkena kuman seperti measles, diorang mungkin boleh membahayakan nyawa. Vaccines contains ini berkenaan dengan unsur-unsur lah yang ada dalam vaksin yang banyak ibu bapa yang risau dalam vaksin itu selain daripada antigen ada bahan-bahan lain. Memang betul. Dalam vaksin tu kita ada komponen-komponen lain. Contohnya adjuvant, penstabil, pengawet, antibiotik dan semua komponen ini dia ada fungsi dia sendiri iaitu untuk memastikan keselamatan, kestabilan dan keberkesanan vaksin itu bila kita suntik vaksin kepada anak. Dalam vaksin, sekali lagi doktor kata, penghasilan vaksin ini proses yang sangat-sangat rumit. Ini berkaitan dengan MMR vaksin yang boleh menyebabkan autism. So, hipotesis ini dicetuskan oleh seorang doktor bedah pada tahun 1998. Doktor tak nak hujah lagi lah banyak berkenaan dengan isu MMR dan autism. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cuba mencari artikel selepas doktor ini mengeluarkan dia punya hipotesis atau artikel dia, banyak lagi doktor-doktor atau ahli saintis lain yang telah menjalankan kajian sama dan mendapati MMR tidak menyebabkan autism. Mitos yang nombor 6 biasanya lah oleh ibu bapa yang rasa natural is better. So mungkin anda tertanya-tanya,
bukankah kalau bayi saya mendapat jangkitan kuman itu daripada persekitaran, ini adalah lebih natural daripada kita menghasilkan daya pertahanan yang palsu melalui pemvaksinan. So tuan-tuan dan puan-puan kena ingat doktor kata dalam vaksin itu antigen ialah kuman yang telah dilemahkan. Dan sebaliknya, kalaulah anak anda mendapat jangkitan kuman itu daripada persekitaran, kuantiti kuman yang masuk ke dalam badan anak anda adalah sangat-sangat tinggi. Contohnya, andai kata anak anda kena jangkitan kuman campak. Kuman campak yang menyerang badan kita, dia selain daripada demam, ruam-ruam, mata merah, ada yang boleh mendapat komplikasi seperti radang paru-paru. Kuman lain contohnya Haemophilus influenza, meningokokal dan pneumokokal. Sekiranya dia menyebabkan radang otak, anak anda mungkin dapat keroncatan akal. Dan dalam penyakit polio yang sudah lama dieradikasikan dari negara kita, polio pula boleh menyebabkan kelumpuhan dan dia punya kesan adalah seumur hidup. Satu lagi, kalau kita memberi vaksin kepada anak, at least sekurang-kurangnya ibu bapa boleh macam merancang waktu you nak pergi jumpa doktor, dan lepas suntikan agak-agaknya dalam sehari ke 2 hari ke anak akan dapat demam. Jadi anda boleh ada bersiap sedia untuk menghadapi apa yang bakal ada. Contohnya side effect seperti demam yang sikit-sikit tu. Kalau anak anda dapat jangkitan kuman daripada persekitaran, anda mungkin tidak tahu sebab kuman itu doktor kata memang mata kita tak nampak. Dia seperti habuk sahaja. Mungkin kuman tu expose anak anda didedahkan kepada kuman itu waktu dekat restoran, dekat shopping complex, dekat tempat babysitter. Satu lagi berkenaan dengan yang pro breastfeeding juga. Dalam mitos ini ada yang mengatakan saya menyusukan susu badan. Susu badan memang disarankan sebab dia dapat menguatkan imuniti badan kita. So, ya betul. Partly is true sebab dalam susu badan kita badan ibu yang pernah didedahkan kepada kuman-kuman yang lain dalam dunia ini sewaktu kita membesar. Dalam badan ibu memang ada antibody. Jadi antibody akan melalui susu badan dan pergi kepada badan bayi dan boleh melindungi anak kita daripada jangkitan kuman yang tertentu sahaja. So ingat tak tadi doktor kata immune system kita terdiri daripada sel-sel limfosit dan antibody yang dihasilkan dan diberi kepada bayi melalui susu badan tidak akan bertahan selama-lamanya. Okay? Right. So, jadi adalah lebih baik kita dapat memberi vaksin dan secara tidak langsung merangsang anak kita menghasilkan daya tahan mereka sendiri. Kita akan melatih kita punya sel-sel imuniti untuk kita punya askar, tentera untuk menghasilkan senjata-senjata untuk melawan kuman itu sendiri pada waktu yang akan datang kelak. Okay. So, mitos ke-8 since most vaccines are not 100% effective, there's really no need to get them. Okay? Doktor ada jugalah, memanglah selalunya ibu bapa bertanya, doktor ambil vaksin ni 100% ke garanti? So, biasanya doktor akan bagi tahu, there's no 100% in this world. Yang 100% ialah kematian atau kehidupan. Itu sahaja. So, kalau sesuatu vaksin yang sudah ada dalam pasaran ini, tidak ada yang 100% protektif, tapi sekurang-kurangnya untuk ia dipasarkan untuk kegunaan manusia, vaksin ini melalui kajian yang berskala besar telah terbukti sekurang-kurangnya boleh melindungi kita dalam lingkungan 95 hingga 99%. Sorry Okay, baik. Okay, so saya pasti tuan-tuan dan puan-puan pernahlah atau memang memegang buku rekod kesihatan ini So ini ialah buku rekod kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan anda akan nampak dalam senarai ini ialah semua suntikan
yang ada dibekalkan di klinik kesihatan dan diwajibkan untuk semua kanak-kanak yang lahir di negara kita. Pasti ramai juga yang sudah tahulah tentang kewujudan vaksin-vaksin lain yang tidak ada dalam senarai tadi, tetapi memang doktor kanak-kanak atau doktor sarankan untuk diberi kepada anak-anak anda, ya. Contohnya pneumococcal untuk mengelakkan daripada radang paru-paru yang disebabkan oleh kuman pneumococcal, rotavirus untuk mengelakkan virus radang usus yang paling teruk sekali, hepatitis A, chickenpox, influenza, meningokokal. Ini antara 6 lah yang biasanya boleh diberi kepada kanak-kanak. So ada juga yang tanyalah, kalau doktor kata vaksin ini penting, kenapa kerajaan kita tidak mewajibkan? Bukan sebab vaksin ini tidak penting, memang vaksin ini dah terbukti boleh melindungi ramai nyawa kanak-kanak, tetapi kerajaan kita sudah dibebankan dengan vaksin-vaksin yang telah ada dalam senarai. Sebab vaksin yang tambahan ini akan memakan kos yang lagi tinggi lah, right? So sekiranya ibu bapa mampu untuk memberi vaksin ini, tolong berjumpa dengan doktor pakar kanak-kanak anda, ya. So, saya rasa setakat inilah perkongsian saya hari ini. Jadi ada beberapa take home message ya selepas sesi ini. Nombor 1, ada banyak jenis penyakit yang boleh dicegah atau there are many vaccine preventable diseases, ya. Dan vaksin adalah selamat untuk diberi kepada kanak-kanak meskipun bayi yang baru lahir, ya. Vaksin yang diberi secara kombinasi adalah lebih baik sebab dia adalah lebih cost efektif dan boleh juga mengurangkan lawatan ke klinik atau ke hospital. Vaksin bukan sahaja, ini yang doktor actually nak tegaskan, bukan sahaja melindungi individu atau anak kita sendiri, ia juga melindungi komuniti kita dan ia akan memberi kita satu masa hadapan yang lebih cerah lah. Sebab contohnya ada vaksin human papillomavirus, vaksin hepatitis B yang boleh mengelakkan penyakit bara hati, cancer of the liver dan juga cancer cervix di kalangan perempuan untuk HPV vaksin tu. Vaksin does not cause autism in children. Vaksin tidak menyebabkan anak anda mendapat autisma. Dan ada vaksin tambahan yang wujud tetapi tidak dibekal di klinik-klinik kesihatan. So imunisasi bukan sahaja untuk kanak-kanak, ya. Ia adalah juga disarankan untuk golongan warga tua, ya. Itu sahaja. So terima kasihlah sekali lagi kerana mengikuti kita punya live hari ini, Jadi macam ada juga soalannya. Farahin bertanya, is it better to let the baby's body produce antibodies to fight illness? Kan doktor ada sebut tadi kan, kalau kita inilah orang yang pro-naturalist lah yang doktor kata tadi. Kalau anda nak biarkan anak anda mendapat kuman tu daripada persekitaran, contohnya chickenpox, ya. Meskipun chickenpox bukan satu vaksin yang diwajibkan oleh kerajaan, tetapi vaksin ini sudah wujud lebih 10 tahun. Sekiranya anak anda mendapat jangkitan kuman chickenpox, memang satu perkara yang biasa. Kita semua pernah mendapat chickenpox waktu kita kecil dahulu, ya. Tapi seseorang tu sekiranya dia mendapat cacar air secara semula jadi, kita tidak dapat predict. Ada satu gambar aja ini. So kita tidak dapat predict sama ada kamu akan dapat sedikit, setengah-setengah atau mendapat ruam yang sangat teruk. Sekiranya ruam terlampau banyak, anak anda ada risiko untuk mendapat secondary bacterial infection yang mungkin boleh membahayakan nyawa. Dan biasanya kes yang sudah dapat secondary bacterial infection harus dimasukkan ke ward dan diberi suntikan antibiotik. So, Eriuni bertanya, I know someone who gave her baby chickenpox vaccine but baby still got it when she was older. How so? The same thing lah, on the same line as this chickenpox vaccine. So, when a person receives a vaccine, everybody's body response to the vaccine will be different. Let's say if my child got the vaccine,
maybe my child could generate 98% antibody in in the body. Okay, maybe another children or another individual, if that person got the vaccine as well, he may not, his body immune response system may not be able to generate as much antibody as the other person. So hence, your friend's child's baby may still get infection, but at least we are very sure chickenpox vaccine can prevent very serious chickenpox infection. Okay. So Julie bertanya, bagaimana jika tidak vaksin on time? Anak sudah 3 tahun tetapi belum vaksin hepatitis A dan others last vaccine was taken at 18 months. Oh Julie, you are not doing too badly. Don't worry ya, because anak anda sudah besar. Okay. So yang yalah, dalam musim PKP MCO ni memang banyak parents yang risau nak pergi hospital ke, tak pergi hospital ke, sebab pergi hospital takut kena kuman, tapi nak pergi ambil vaksin. So jadi kita punya DG Datuk Dr. Noh Hisham pun ada mengeluarkan memo mengatakan sekiranya anak anda harus pergi ke hospital untuk vaksin dalam tempoh PKP ini, memang kena pergi sebab risiko untuk dapat jangkitan seperti polio, kancing gigi, batuk kokon adalah lebih teruk daripada terkena benda lain lah. Okay. So Julie, soalan Julie, kalau tidak vaksin on time tapi anak puan sudah besar dan hepatitis A ialah vaksin tambahan, dia bukan vaksin yang compulsory. Tambahan pula, vaksin hepatitis A biasanya cuma boleh diberi kepada kanak-kanak yang 18 bulan ke atas paling awal. Biasanya untuk pasien saya hepatitis A saya sarankan lepas 2 tahun. Last vaksin 18 months, maksudnya anak anda at least sudah terimalah vaksin yang wajib untuk yang 18 bulan yang pertama. Okay. So, okay, thanks Prem. Ai Sri says good. Okay, thank you very much. So, hi Ika. So kalau if there's no more burning questions, I think we will end today's session. Sekali lagi terima kasih kerana sudilah join kita punya Facebook Live hari ini. So kalau ada chance dalam waktu yang akan datang, doktor berharaplah kalau ada apa-apa macam topik yang ibu bapa rasa penting atau anda ingin tahu, boleh juga drop dekat komen dan persoalan, doktor boleh jawab selepas sesi live ini berakhir. Sekian, terima kasih.